Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini siri yang kedua, kuliah sebelum tidur ataupun KST. Pada malam ini kita akan menyambung lagi beberapa mukadimah awal berkaitan dengan sebuah kitab yang sedang saya berusaha untuk memberikan kefahaman kepada diri saya dan juga mudah-mudahan memberi manfaat kepada anda yang mendengar pada malam ini. Dan mudah-mudahan apabila kita memahami perkara-perkara berkaitan agama daripada sumbernya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita untuk memahami lebih banyak perkara-perkara yang melibatkan amalan-amalan pada setiap hari dengan berpandukan kepada Al-Quran dan juga berpandukan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini saya berusaha untuk melanjutkan beberapa fakta yang menarik sebelum saya masuk membacakan nota-nota yang datang daripada Al-Imam Nawawi, yang mana Al-Imam Nawawi ini juga dipanggil sebagai Abu Zakaria. Abu Zakaria. Dan ada pandangan lain yang menyatakan bahawa panggilan Abu Zakaria itu juga ada satu lagi panggilan lain. Tetapi Al-Imam Nawawi tidak gembira dan tidak suka dengan panggilan tersebut. Nanti insya-Allah akan sampai masanya untuk saya kongsikan apakah panggilan yang tidak digemari oleh Al-Imam Nawawi. Namun demikian, pada malam ini fokus saya adalah berbeza dengan malam semalam. Okey, di mana semalam saya bercakap berkenaan dengan kenapa saya pilih kitab Riyadhus Salihin sebagai tajuk yang saya tampilkan setiap malam insya-Allah dengan izin Allah Azza wa Jal, dan kenapa saya pilih kitab ini telah pun saya huraikan semalam. Dan masya-Allah tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, anda pun telah pun tahu berapa jumlah hadis yang berada dalam kitab Riyadhus Salihin. Kepada anda yang masih ingat berapakah jumlah hadis yang berada dalam kitab Riyadhus Salihin, mungkin pada malam ini anda boleh catatkan di kaca skrin supaya mudah-mudahan nombor jumlah hadis ini kita faham, kita tahu dan menjadi direction kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk memahami sebanyak 1896 hadis. Mudah-mudahan ia menjadi direction saya dan juga anda yang mendengar di sini, yang mana telah pun saya nyatakan semalam, kuliah sebelum tidur ini, KST ini, tidak saya dedikasikan kepada anda yang bergelar pelajar master PhD. Tetapi sebaliknya, kuliah KST ini, kuliah sebelum tidur ni, saya dedikasikan kepada sesiapa sahaja yang cintakan Al-Quran dan kepada sesiapa sahaja yang cintakan perkara-perkara yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah
Ada orang yang mengaku cintakan Nabi SAW, tetapi mereka hanya cintakan Nabi dengan hanya memuja Nabi SAW dengan nyanyian. Alangkah bagusnya jika sekiranya mereka mencintai Nabi SAW dengan lagu-lagu yang mereka nyanyikan. Alangkah bagusnya kalau mereka lebihkan masa mereka. Mungkin mereka menyanyikan, dan mungkin ada yang terperanjat malam ni, menyanyikan lagu cinta Nabi dalam bahasa yang agak Islamik dipanggil sebagai menasyidkan. Nasyid, menyanyi sama je. Alangkah bagusnya mereka yang menyanyikan lagu-lagu mencintai Nabi SAW, mereka berikan masa untuk menyanyi mungkin 30 minit, tetapi mereka berikan masa mungkin 40 minit, 1 jam, 2 jam, mereka infakkan masa tersebut untuk mendalami perkataan-perkataan Nabi SAW. Itu lebih mulia, itu lebih utama, itu lebih baik. Jadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, 1896 adalah total hadis. Walaupun ada beberapa pandangan di kalangan para ulama yang memberikan pandangan mereka, jumlah hadis dalam kitab Riyadhus Salihin ini ada yang kata mencapai hampir 2000 hadis. Ada yang berkata hampir 1900 hadis. Namun demikian, saya lebih berpendirian jumlahnya adalah sebanyak 1896 hadis. Dan telah pun saya nyatakan semalam, anda pun kira lebih kurang jumlah hari kalau kita beri komitmen setiap malam, bermakna menjelang 2 tahun, maka selesailah kita mempelajari satu hadis setiap malam, dan mudah-mudahan asbab daripada itu maka bertambahlah cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Jadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya nak fokus dalam mukadimah kedua saya pada malam ini adalah yang melibatkan education. Adalah yang melibatkan education ataupun pendidikan Al-Imam Nawawi. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, bila bercakap berkenaan dengan education, bercakap tentang at-ta'lim, okey, bercakap tentang education ini satu benda yang sangat-sangat menjadi perjuangan baginda Nabi SAW tanpa kompromi. Jadi masya-Allah tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, maka pada malam ini dalam mukadimah kitab Riyadhus Salihin ini, saya berusaha untuk fahamkan sedikit landscape. Okey, bagaimana kita boleh ambil satu pengajaran, istifadah, okey, daripada perjalanan education para ulama a'immah yang kehidupan mereka infakkan diri mereka untuk ilmu. Dan inilah yang menjadi cabaran saya dan kita semua pada hari ini, kerana kadang-kadang kita infakkan, konon-kononnya kita menginfakkan diri kita untuk ilmu, tetapi sebenarnya pada sisi Allah Azza wa Jal, Allah mungkin tak pandang macam tu. Dan inilah yang saya paling takut. Dahlah dosa kita banyak. Okey, tiba-tiba kita duk rasa kita menuntut ilmu, rupa-rupanya Allah tak pandang pun kerja buat yang konon-kononnya menuntut ilmu tadi. That's why betapa pentingnya kita untuk melihat cermin bagaimana para ulama sehebat Al-Imam Nawawi ini menuntut ilmu. Dan kadang-kadang kita duk rasa kita belajar sampai master, sampai PhD dan tak habis-habis. Kita duk rasa macam, oh aku dah hebat sangat ni. Tetapi Masya Allah Tabarakallah, pada kaca mata Allah Azza wa Jal, mungkin Allah langsung tak nilai dia sebagai hasanat. Dan inilah yang kita paling takut. Okey, inilah yang kita paling takut. Jadi Masya Allah Tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, jadi pada malam ini saya suka untuk bawa cermin bagaimana Al-Imam Nawawi belajar dan apa sirah
ataupun apa khalfiyah Al-Imam Nawawi dalam memperjuangkan ilmu. Dan Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan dengan apa yang bakal saya kongsi selepas ini akan memberikan cerminan di mana kita, di mana kita berbanding Imam Nawawi. Dan mungkin anda yang mungkin kali pertama join pada malam ini, kemungkinan besar anda mungkin bertanya, dah kenapa pula pilih Imam Nawawi? Kenapa tak pilih Imam Syafi'i? Kenapa tak pilih Imam Ibn Qayyim? Kenapa tak pilih imam seperti Al-Qurtubi? Kenapa tak pilih Imam Zamakhsyari? Kenapa tak pilih Imam Ar-Ramli? Kenapa tak pilih Imam Muzani? Kenapa tak ambil Imam Bukhari? Telah pun saya huraikan semalam kenapa saya memilih Al-Imam Nawawi, kerana walaupun Imam Nawawi kelihatan jagoh yang terbilang dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, walaupun Al-Imam Nawawi kelihatan jagoh yang dahsyat dalam mazhab Syafi'i dan handal mempertahankan mazhab Syafi'i, namun demikian anda kena ingat, dalam dunia Islam kita mendapati bahawa pertembungan berlaku di antara mazahib. Pertembungan berlaku di antara mazahib dan berlakulah pertembungan di kalangan pengikut-pengikut mazhab yang menyebabkan susah untuk menerima. Kalau mereka Maliki, mereka susah nak terima orang-orang daripada kelompok Syafi'i. Begitulah keadaannya ketika zaman dulu dan mungkin sampai zaman sekarang. Baik, namun demikian Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan daripada hasil karya Al-Imam Nawawi itu, satu-satunya yang kabul, accepted di kalangan semua orang Islam, regardless mereka mazhab apa pun, Masya Allah tabarakallah, kehendak Allah mengatasi segalanya. Kitab Riyadhus Salihin diterima dengan sangat baik oleh semua mazahib yang ada. Jadi atas sebab itulah mungkin saya repeat malam ni supaya anda yang mungkin kali pertama join, anda dapat maklumat tu, yang mana saya menerima, saya menerima pengajaran daripada sini. Bila Allah berkehendakkan hal itu berlaku, maka ia berlaku. Ma qaddarallahu ma syaa fa'al. Maka Masya Allah tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, jadi Al-Imam Syafi'i adalah imam mazhab Syafi'i. Namun demikian, tidak kesemua pandangan Syafi'i diterima. Bahkan kitab-kitab Imam Syafi'i tak diterima dalam mazhab lain. Tak terima bukanlah bermakna mereka tak terima tolak. Tak. Bermakna mereka lebih mengutamakan Imam Hanafi pada mazhab mereka. Baik. Namun demikian, sebaliknya berlaku kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin ini diterima dengan sangat baik. Masya Allah tabarakallah. Baik, jadi pada malam ni, fokus saya dalam masa lebih kurang 5-6 minit malam ni, insya-Allah, saya nak tukar tajuk kepada mukadimah kedua saya pada malam ni berkenaan dengan bagaimana education, macam mana nak faham worldview education yang dinikmati oleh Al-Imam Nawawi sehingga membentuk satu karakter yang luar biasa yang menyebabkan Imam Nawawi menjadi tokoh ilmu yang sangat ulung yang tak dapat ditandingi oleh kita pada hari ini, sekalipun mungkin kita ada 100 PhD. Adakah anda faham? Adakah anda jelas? Adakah anda clear? Jadi kepada anda yang berada dekat F dan B Dr. Rocket page, adakah anda terima kasih Fatin Jaafar. Fatin Jaafar, kalau ada dengar suara saya, boleh komen dekat skrin. Boleh komen dekat skrin. Masih ada orang dekat Facebook Dr. Rocket kan? Masya Allah tabarakallah. Alright, baik. Jadi sebentar ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, Masya Allah tabarakallah, bila bercakap tentang education ataupun pendidikan Al-Imam Nawawi, saya cuba untuk anda dapat satu worldview pada malam ini, di mana Al-Imam Nawawi usia dia tak panjang.
Al-Imam Nawawi, kalau anda boleh ambil pen dan pensel pada malam ni, kalau anda boleh tuliskan, okey, ada satu pandangan yang menyatakan bahawa Al-Imam Nawawi lahir pada 6 Muharram 631 Hijrah. Okey, satu. Dan meninggal pada 24 Rejab 676 Hijrah. Dan jadi kalau anda boleh tolakkan, minuskan agak-agak berapa usia Al-Imam Nawawi. Masya Allah, tabarakallah, panjangnya usia bukan penentu kita jadi orang alim. Boleh faham? Jadi kalau usia kita mungkin 60, 70, 80, bukan petanda kita pandai agama. Boleh faham? Maknanya berada lama sebagai Muslim dalam agama Islam ni bukan penentu kita pandai. Dapat tak? Boleh faham tak macam tu? Boleh faham tak macam tu? Okey, saya ulang suara. Okey, bila kita mungkin berada sebagai Muslim ni 80 tahun, bukan penentu kita bijak agama. Boleh faham? Okey? Penentu bijaknya agama, alright? Penentu bijaknya agama adalah, okey, penentu bijaknya agama adalah disebabkan oleh, okey, penentu bijaknya agama adalah disebabkan oleh, alright, disebabkan oleh, tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan oleh kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama. Okey, kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama. Yang ni IG. Ini IG, ni Facebook. Alright. Okey, maafkan. Okey, biasalah kan. Okey, bila run live sendiri ni dia ada sedikit sedikit cabaran. Alright, ada sedikit cabaran. Terima kasih. Okey, kepada anda yang stay, terima kasih banyak. Alright. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Okey, adakah anda masih bersama dengan saya pada malam ni? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, lamanya kita sebagai penganut agama bukan penentu kita alim. Jadi janganlah kita membongak, oh, pakcik dah 80 tahun Muslim. Tak. Bukan penentu. Alright? Jadi macam mana penentu? Apakah penentu? Apakah penentu? Okey, apakah penentu yang boleh menjadikan kita ini memahami agama? Penentunya adalah kesungguhan kita belajar. Okey, kesungguhan kita belajar. Kesungguhan kita belajar. Masya Allah, tabarakallah. Kesungguhan kita belajar adalah penentu kita faham agama level apa. Okey, saya ulang suara. Kesungguhan kita mempelajari agama, okey, daripada sumber yang benar akan menentukan level kefahaman agama kita, bukan disebabkan oleh kita usia kita 90 tahun, kita jago agama, tak. Okey, jadi Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, saya suka nak kongsi dengan anda 5 poin pada malam ni sebagai mukadimah sebelum saya membacakan, okey, hadis yang datang daripada kitab Riyadhus Salihin. Mudah-mudahan dia menjadi pemberat, okey, pemberat timbangan kita pada hari mahsyar kelak. Allahumma amin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi, pada malam ini yang pertama adalah ada 5 poin. Okey, 5 poin sebelum kita masuk ke dalam kitab Riyadhus Salihin. Okey, jadi kalau anda yang menonton pada malam ni, anda ada kitab Riyadhus Salihin, alangkah bagusnya anda boleh letak dekat depan. Okey, sebagaimana yang saya pernah buat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini adalah kitab yang saya belajar. Dan anda tengok tarikhnya bila. Okey, ini adalah catatan saya ketika itu. Tarikh saya mula belajar kitab ini. Okey, nampak tak? Okey, ini adalah tarikh yang mana saya mula belajar kitab ini. Baik, ala kulli hal. Okey, saya mendoakan mudah-mudahan kepada anda yang ada kitab ni, anda boleh letak dekat depan. Dan mudah-mudahan itu tanda seriusnya kita untuk memahami Al-Quran, seriusnya kita untuk memahami sabda-sabda Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan? Hujung hidup kita, kita ni medical doctors yang hebat macam mana sekalipun. Kita ni lawyer yang dahsyat luar biasa. Kita ni hakim yang handal dahsyat. Kita ni mungkin usahawan yang terbilang. Allah tak pandang pun. Allah tak pandang. Okey, bila mana amalan kita menyimpang daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita orang agama yang dahsyat, followernya juta. Okey, kita orang agama follower yang dahsyat, super dahsyat followernya. Okey, mungkin mendapat jemputan negara, okey, mendapat kita panggil imbuhan yang dahsyat sampai nak datang ceramah pun naik kapal terbang private jet. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah tak pandang apabila kita punya perkongsian itu menyimpang daripada petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling kita geruni, tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang paling kita geruni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, poin pertama saya pada malam ni adalah, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Imam Munawawi belajar secara serius sejak daripada kecil, sebab dididik oleh ayah dia sendiri. Boleh? Itu poin pertama. Itu poin pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah Imam Nawawi adalah pencetus, adalah orang yang paling kuat memberi semangat kepada Imam Nawawi untuk menuntut ilmu luar biasa. Menjadi orang yang rajin menuntut ilmu. Maksudnya apa? Ayah dia sendiri. Jadi malam ni kalau kita ada suami, okey, yang mendengar pada malam ni, anda adalah suami yang mendengar pada malam ni, apa kata anda ambil cerminan ini? Okey, anda ambil cerminan ini, anda menjadi pencetus untuk anak-anak anda menjadi peminat ilmu. Saya ulang suara. Jika pada malam ini, sementara anda menunggu waktu tidur, tuan-tuan dan puan-puan, saya mendoakan mudah-mudahan kepada para suami yang mendengar dan menonton pada malam ini, saya nasihatkan diri saya sendiri yang pertama. Okey, sebab saya bercakap pada malam ni, saya bercakap untuk diri saya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak bercakap kepada anda. Okey, cuma kebetulan, kalaulah saya bercakap macam ni seorang-seorang diri, ganjil lah. Jadi alangkah bagusnya saya bercakap dalam skrin ni dan mudah-mudahan ramai yang mendengar dan mudah-mudahan mesej ini sampai kepada para suami. Kita menjadi pendorong, pencetus kepada anak-anak kita untuk mencintai ilmu yang luar biasa. That's why, jika kita ayah, kita sepatutnya menjadi orang yang dicontohi dalam keluarga yang mana atas meja kita ni buku banyak. Kita menjadi orang yang cintakan ilmu. Kita menjadi orang, kalau kita bukan ustaz, kita orang yang mungkin engineer, kita mungkin pensyarah bidang sains, kita mungkin cikgu matematik. Kita menjadi orang yang melibatkan diri untuk hadir majlis-majlis ilmu. Okey, jadi suami ambil contoh daripada ayah kepada Imam Nawawi, di mana ayah Imam Nawawi didik Imam Nawawi untuk semangat menuntut ilmu. Itu poin pertama. Okey. Poin yang kedua saya pada malam ni adalah, tuan-tuan dan puan-puan, keluarga Imam Nawawi menyokong journey education Imam Nawawi. Allahu Akbar. Okey. Keluarga Imam Nawawi menjadi pendukung tegar. Menjadi pendukung tegar proses journey education Imam Nawawi. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalaulah yang mendengar pada malam ni, okey, parent, okey, atuk, nenek yang mendengar, apa kata kalau kita ambil semangat ini, kita mungkin tak dapat belajar sampai PhD, kita mungkin tak mampu nak belajar sampai ijazah pertama, tetapi kita menjadi pendorong kuat kepada cucu-cucu kita supaya cucu kita ni semangat menuntut ilmu. Okey, jadi poin kedua saya pada malam ni adalah, tuan-tuan dan puan-puan, sokongan penuh keluarga Imam Nawawi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik.
Poin yang ketiga saya pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, ini juga ingatan untuk saya dan kepada anda yang mendengar ni, mudah-mudahan ia menjadi inspirasi. Apa dia? Al-Imam Nawawi, untuk rekod, telah berjaya menghafal Al-Quran sebelum usia baligh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, Imam Nawawi berjaya menghafal Al-Quran, mengkhatamkan hafalan Al-Quran sebelum usia baligh. Jadi, kalau kita ni bukan hafal Quran, apa kata kalau kita boleh berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya anak-anak kita, supaya cucu-cucu kita menjadi orang yang menghafal Al-Quran. Okey, menjadi orang yang menghafal Al-Quran bukan kerana hadis yang tidak kuat. Okey, nanti saya akan huraikan. Bukan kerana hadis yang tidak kuat. Cukup untuk kita ambil faham. Okey, kesan daripada ayah didik, kesan daripada full support family Imam Nawawi. Imam Nawawi berjaya menghafal Al-Quran. Okey, menghafal Al-Quran sebelum usia baligh. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pelik. Ada parent yang berbangga anak dia dengan tidak menutup aurat. Okey, anak dia mungkin champion menari dekat sekolah. Salah ke? Wallahu ta'ala a'lam. Okey, jangan cerita salah ataupun betul. Tetapi, Masya Allah, tabarakallah, hati itu tidak tenang kan? Kalau melihat anak kita mungkin champion menari, champion menyanyi, champion sukan, kita rasa macam ada sedikit inkisar. Okey, ada sedikit inkisar. Rasa retak pada hati. Mungkin kita tak rasa lah. Tapi saya, Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, tabarakallah, kadang-kadang bila ada parent bagi tahu anak saya lemah dekat sekolah, tak pandai maths, tak pandai bahasa Inggeris, saya kata, Masya Allah, puan, no worries, saya juga adalah orang yang tidak cemerlang dekat sekolah. Saya bukan orang pandai dekat sekolah. Tetapi Masya Allah, saya semangat untuk menghafal Quran. Walaupun tak berjaya sampai sekarang. Okey. Namun demikian, saya berazam anak-anak saya akan menghafal Quran. Boleh? Jadi Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, tabarakallah, kita patut, sebagai parent ni, kita patut berbangga kalau anak kita ni, Masya Allah, tabarakallah, suka solat, suka majlis ilmu, sering petik nama ustaz-ustazah dekat sekolah. Alright, dia selalu bercakap tentang Al-Quran, tentang Nabi. Masya Allah, tabarakallah, ini adalah satu benda yang sangat best. Bukan bermakna saya nak suruh semua anak-anak orang Melayu Malaysia ni jadi ustaz, tak. Tetapi Masya Allah, tabarakallah, pengalaman kita membaca, mendapat inspirasi daripada A'immatul Islam, para ulama' the Muslim scholars ni, mereka ini menjadi otak yang sangat lumayan, mendapat otak yang sangat dahsyat. Kita hari ini setakat menghasilkan senaskah tesis 300 halaman, itu pun 18 semester. Sempat lagi kan? Itu pun dah rasa dahsyat sangat. Okey, lepas habis PhD, merayau merata-rata, okey, sekadar nak penuhkan KPI pensyarah sebagai contoh. Tak apalah, okeylah. Tapi nak bagi tahu, jauhnya kita dengan para ulama' silam. Jauhnya kita. Dan saya berimpian, kalaulah asbab mulut saya ni, asbab perkongsian saya sejak tahun 2016 ni, menjadi asbab lahirnya Imam Nawawi zaman ini, betapa gembiranya saya, ya Allah. Kerana mulut saya ni menyebabkan ada orang dapat inspirasi yang menyebabkan dia fight. Ada keluarga dia menjadi sehebat Imam Nawawi. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan saya menumpang daripada pahala tersebut. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi menghafal Al-Quran sebelum usia baligh. Dan kadang-kadang kita kecewa, melihat sekolah-sekolah tahfiz yang ada. Kita rasa kecewa, duka cita.
Adakah anda rasa macam tu? Dah kenapa pula ni, Dok? Gitu. Kenapa saya kecewa? Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita melihat betapa tidak fokus, betapa tidak tegasnya pengurusan sekolah-sekolah tahfiz ni, yang mana anak-anak tahfiz ni menghafal Al-Quran bertahun-tahun. Adakah kerana mereka tak boleh hafal? Ataupun sistem itu bermasalah? Dahlah mereka tidak belajar akademik. Kalau belajar agama pun just celup-celup je. Yang kita nampak mereka keluar kutip derma. Okey, mereka keluar sana sini, nasyid sana sini. Salah? Tak salah. Tetapi ini sekadar memberikan reflection apa nak jadi kepada anak-anak tahfiz jika sekiranya mereka menghafal Quran sangat panjang, sedangkan waktu menghafal Quran tu boleh dipendekkan. Jika sekiranya sistemnya betul. Okey, baik. Cukup. Dan poin yang keempat saya pada malam ni adalah, tuan-tuan dan puan-puan, dengar betul-betul. Ini poin yang paling penting, yang paling crucial. Okey? Masya Allah, tabarakallah. Oleh kerana ayah Imam Nawawi, apa nama dia? Okey, Syaraf. Ayah Imam Nawawi bernama Syaraf. Okey, nama dia siapa? Yahya. Yahya bin Syaraf. Okey, Yahya bin Syaraf. Dan kalau saya nak baca nama dia kan, Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husin. Panjang. Jadi cukup. Nak bagi tahu betapa ayah Imam Nawawi begitu committed dengan education, memberikan inspirasi dan support yang full kepada Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi, tuan-tuan dan puan, pada tahun 649 Hijrah. Okey, 649 Hijrah, Imam Nawawi telah dibawa oleh ayahnya pergi ke Damsyik. Pada usia 19 tahun. Maknanya tingkatan 6 atas. Okey, ayah dia bawa Imam Nawawi pergi ke Damsyik pada usia 19 tahun. Semata-mata untuk hantar ke tempat yang dahsyat ilmunya yang bernama Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak? Ini poin penting. Betapa ayah Imam Nawawi nak sekolah ke Imam Nawawi di tempat yang terbaik. Di Damsyik, Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, kesan daripada ayah didik, sokongan family, hafal Quran sebelum balik, berpindah pula ke Damsyik, masuk sekolah yang bagus, Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Kesannya apa? Masya Allah, Imam Nawawi semakin menyerlah. Imam Nawawi semakin menyerlah. Apa yang berlaku? Dalam tempoh hanya 4 bulan sahaja, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Nawawi berjaya menghafal. Okey, nanti saya komen betapa Islam ni adalah agama yang sangat pentingkan hafalan pada peringkat awal education. Ini penting kan? Ini adalah kronologi yang penting untuk saya faham dan ramai anda di luar sana faham. Masya Allah, tabarakallah, Imam Nawawi dalam tempoh hanya 4 bulan sahaja berjaya menghafal kitab At-Tanbih Lisyirazi. Berapa ramai pernah pegang kitab ni? Kitab At-Tanbih Lisyirazi. Agak-agak malam ni kali pertama dengan nama kitab ni kan. Tuan-tuan dan puan-puan, 4 bulan hafal kitab Tanbih Lisyirazi. Umur 19 tahun. Ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Bukan itu sahaja. Imam Nawawi berjaya menghafal Rubu' Al-Muhadzab.
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita hari ni kadang-kadang tasrih 14, fa'alata, itu pun lupa. Alright, tak tahulah kadang-kadang apa yang ingat kita pun tak tahu. Okey, kadang-kadang apa yang kita ingat pun kita tak tahu apa yang kita ingat. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah, betapa pentingnya pada awal-awal usia ni fokus kepada hafalan. Yang pertama, hafal Al-Quran. Yang kedua, boleh pindah kepada hafalan-hafalan yang lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi, kesimpulannya adalah pada malam ini, education Al-Imam Munawawi ni adalah melalui ayahnya, keluarganya, menghafal Al-Quran, kemudian berpindah masuk sekolah yang baik dan menghafal kitab-kitab penting, maka tuan-tuan dan puan-puan, kesan daripada sibuk belajar dan kekuatan hafalan itu sifirnya. Okey, saya ulang balik tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin anda terlupa, anda terlena malam ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sibuk belajar dan kekuatan hafalan. Pegang ni. Saya ulang balik. Sibuk belajar dan kekuatan hafalan. That's why tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dalam saya membantu para pelajar master PhD, tanpa mereka sedar, saya bantu mereka hafal. Saya bantu mereka hafal dengan pelbagai teknik yang mereka kadang-kadang tak perasan sebab sibuk sangat tesis konon-kononnya. Namun demikian, saya sebagai orang yang bertanggungjawab yang Tuhan amanahkan saya untuk menjaga ratusan para pelajar master PhD, saya terapkan kepada mereka hafalan tanpa mereka sedari. Saya tak pasti. Yang menonton pada malam ni, saya tak pasti sama ada antum, ikhwah akhwat perasan ataupun tak. Tetapi saya telah lakukan tanggungjawab saya dalam setiap weekly Zoom yang mungkin kadang-kadang anda terlepas. Okey, nanti saya boleh buktikan lah. Okey, saya boleh buktikan. Terima kasih. Okey, kesungguhan belajar dan kekuatan menghafal. Kesungguhan belajar dan kekuatan menghafal saya adaptasikan kepada anak murid saya yang kadang-kadang mereka bukanlah percaya 100% dengan saya. Saya tak minta pun. Tetapi Masya Allah, Tabarakallah, saya bertanggungjawab untuk pastikan apa yang saya faham over the years. Okey, saya faham over the year daripada saya belajar kitab ilmu rijal, saya belajar ilmu rijal. Okey, oleh kerana mempelajari ilmu rijal, saya terpaksa memahami, memahami syakhsiyat, memahami khalfiyat, para ulama-ulama silam. Jadi saya dapat idea, maka Masya Allah, Tabarakallah, rupa-rupanya rahsia orang-orang dahsyat zaman dulu sibuk belajar. Mereka menyibukkan diri mereka belajar, bukan menyibukkan diri pukul orang, hentam orang, fitnah orang, cari aib orang, cari salah orang. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Tabarakallah, mereka menyibukkan diri mereka untuk belajar dan mereka menyibukkan diri mereka menjaga kekuatan hafalan diri mereka. Dan poin terakhir saya pada malam ni, sebelum anda semua tidur pada malam ni, mudah-mudahan, dan saya ada satu lagi program lepas ni, tuan-tuan dan puan-puan, anda mungkin boleh tidur. Saya masih lagi ada komitmen lepas ni. Ini poin terakhir saya pada malam ni untuk anda take away. Dan kepada anda yang baru join sesi yang kedua pada malam ni, saya minta maaf. Tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh dengar semula rakaman malam tadi. Dan malam ni saya masih lagi dalam muqaddimah. Saya masih lagi dalam muqaddimah. Sebelum saya masuk untuk membacakan kitab Riyadhus Salihin, saya bagi muqaddimah supaya anda dapat world view yang betul. Anda dapat world view yang betul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Dan yang terakhir pada malam ni, kesan daripada ayah didik, sokongan keluarga,
hafal Al-Quran sebelum baligh, kemudian dibawa hijrah ke Damsyik, masuk sekolah Darul Hadis, okey, dah menghafal kitab terbaik Tanbih Asy-Syirazi, Rubu' Al-Muhadzab, menyebabkan Imam Nawawi sepanjang hayat dia terkenal dengan satu tema. Terkenal dengan satu tema. Okey, jika sekiranya anda yang menonton kuliah sebelum tidur pada malam ni, anda rasa apa yang saya share ni bagus, ada manfaat, memberi faedah kepada ramai orang, jangan segan silu untuk anda kongsikan. Okey, anda kongsikan, anda mungkin boleh bantu saya sebarkan video ni. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah anda mungkin tidak mengajar, tetapi anda menjadi orang yang bantu untuk ilmu ni sampai kepada ramai orang, itu sudah memadai. Alright? Dan yang terakhir pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, kelihatan Al-Imam Nawawi, kenapa saya pilih kitab ni? Okey, ini jawapan kedua saya. Okey, di mana Al-Imam Nawawi digelar oleh ulama sezamannya dan selepas daripadanya dipanggil sebagai innahu imamun fi zuhud. Allahu Akbar. Okey, saya ulang balik. Masya Allah, tabarakallah. Innahu imamun fi zuhud. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, Imam Nawawi sangat terkenal di kalangan para ulama. Dialah imam. Sesungguhnya dialah imam dalam kezuhudan. Okey, jangan anda buat sebarang takwil lagi malam ni. Saya belum terang. Okey, saya belum terangkan. Saya cuma nak bagi tahu, Masya Allah, tabarakallah, asbab kenapa saya pilih kitab Riyadhus Salihin, kerana tuan-tuan dan puan-puan, Imam Nawawi terkenal sebagai innahu imamun fi zuhud. Sesungguhnya Imam Nawawi itu mulia dan terkenal sepanjang hidupnya kerana kezuhudan. Zuhud. Okey? Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah al-afiyah. Itu sahaja pada malam ni. Selamat berehat semua. Okey? Semoga ada manfaat dan saya minta ampun kepada Allah Azza wa Jal jika sekiranya apa yang saya sampaikan pada malam ini adalah menyimpang daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan saya minta maaf. Okey, dan jika sekiranya adalah yang saya nyatakan di sini salah dan silap, saya minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan anda boleh sahaja memberikan komen-komen melalui media-media yang kita ada. Okey, dan mudah-mudahan ada manfaat, boleh sebarkan, boleh tekan like, boleh tekan share. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, okey, saya berusaha untuk terus memberi perkongsian ini setiap malam. Okey, insya-Allah, dan harapnya Allah Taala bukakan kepada saya ruang itu untuk saya berkongsi, kerana pada saya tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah Taala anugerahkan kepada seorang insan apabila Allah Subhanahu wa Taala bukakan hatinya untuk memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala jinakkan hatinya untuk beramal dengan apa yang dia belajar. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.